dalam satu surah yang paling ringkas. Paling ringkas. Surah ni je. Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, kita dah masuk awal Muharram, kita nak berjalan ke depan, nak susun perjalanan kita, kita dah abaikan sebahagian daripada perjalanan kita, ke depannya nak susun apa, Ustaz? Apa yang perlu kita buat? Imam Syafi'i kata waktu ni ibarat pedang yang dipotong-potong. Kita tak memotong waktu, tapi waktu memotong kita, kerana kematian menanti bila nak jemput fulan bin fulan atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menanti arahan daripada Allah untuk matikan Swiss. Bila nak jemput fulan ni? Dalam waktu yang ada. Kenapa saya angkat surah ini sebagai satu perancangan ke depan? Jangan berlengah-lengah, jangan bertangguh-tangguh. Kenapa surah ini? Sebab paling mudahnya daripada sudut tafsir secara am, surah Wal Asri menceritakan bagaimana kaum yang terdahulu, kaum Quraisy, ketika pada waktu petang. Sebab tu surah ini ada yang meletakkan demi masa Wal Asri, ada yang meletakkan demi masa waktu asar. Kenapa waktu asar? Allah sambung pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Manusia ni berada dalam kerugian. Kenapa dalam rugi? Golongan terdahulu, golongan kaum Arab kafir Quraisy, ketika mana waktu asar, mereka balik dan mereka duduk berkumpul-kumpul dan mereka melakukan suatu perkara yang sia-sia. Oh Ustaz, kalau macam tu petang kita memang tak boleh kumpul-kumpul dengan kawan-kawan ke, balik kerja lepaskan penat kumpul-kumpul? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi jangan mensia-siakan. Habis kerja pukul 5, solat asar tak lagi, tak apalah, duduklah dulu. Duduk kedai kopi dulu. Sinilah, apa kalang kabut? Kena pergi masjid, kena solat asar lagi. Tak apalah, nanti engkau duduk pun nanti sampai isyak. Nanti 6.30 baru pergi masjid lah, solat asar. Waktu ada lagi, ada time ni, main sini. Kawan pujuk je. Ustaz, kawan ajak Ustaz. Nanti kang dia kecil hati pula. Tapi urusan kita dengan Allah, kematian. Takut belum sempat. Tengah sedap, 6.30 baru nak pergi masjid. 6.30 kereta jalan, dengan kita sekali jalan. Na'udzubillah min zalik. Takut juga tuan-tuan. Kalau seandainya kedai kopi sebelah tu masjid, Allah dekat sangat tu. Kalau gitu Ustaz dah cakap dekat, kita cari kedai kopi jauh sikit lah. Dia punya perancangan tu kan, planning dia tu kan, jauh sikit lah kedai kopi, cek kedai kopi lah jauh sikit kan. Bukan macam itu tuan-tuan. Tetapi jangan sampai melalaikan. Allah berikan gambaran golongan kaum kafir Quraisy ni duduk, dia melalaikan. Dalam kelalaian itu apa yang dia buat? Dia menghina, mencaci dan sebagainya, mengejek. Jangan sampai perkara tersebut berlaku. Nak berkumpul sekalipun, berkumpul lah. Nak berbual tak kisah, bertemu silakan. Tapi jangan ada benda-benda yang akhirnya berkumpul itu bukan mengajak manusia kepada kebaikan. Engkau tahu anak Sidi tu cerita lagi, aku ni betul marah dengan bini aku. Cerita rumah tak payah bawa pada kedai kopi. Baik lelaki baik perempuan, benda ni berlaku tuan-tuan. Tapi Allah berikan gambaran. Kenapa surah ini? Sebab dalam satu buku Syekh Amrul Khalid, dia menyatakan bahawasanya surah ini sebagai tiang untuk membangun umat dan peradaban dengan merujuk kepada makna-makna penting yang harus menjadi perhatian. Waktu, amal soleh dan beramal dalam kumpulan atau semangat beramal jama'i. Surah ini dia adalah nak bangun manusia. Nak bangun manusia jadi baik, jangan sia-siakan masa. Buat apa? Allah berikan illal ladzina amanu, itu yang pertama. Kita jangan bertangguh pada urusan amanu, beriman kita kepada Allah, beriman dengan lidah kita, beriman dengan hati kita, beriman dengan perilaku kita. Nak menzahirkan salat kita kerana kita iman kepada Allah, jangan tangguh-tangguh. Itu yang pertama. Kemudian Allah kata pada bahagian yang kedua apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Buat amal soleh, nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Hati terdetik. Saya nak bagi $2 lah.
Ada nampak tabung, ambil je lah poket. Ambil keluar, poket kanan 50. Aku tak nak bagi $2. Masuk balik lah. Korek lagi. $2 kertas tak ada. Poket shilling pula. Shilling letak. Tuan-tuan, andai tertarik itu $50, saya yakin waktu tu antara beriman ataupun ibtila ataupun ujian. Nak letak tak nak, ni 50 ni pergi Singsong, pergi NTUC, banyak benda boleh beli. Duduk kedai kopi, air $1.20, banyak kali boleh beli. 50 kali boleh beli. Waktu itu adalah bergantung. Amal soleh tuan-tuan bukan hanya sekadar bersedekah. Kawan-kawan telefon, boleh tolong aku sekejap, kereta aku rosak, ambil aku sekejap. Tuan-tuan, anggaplah itu amal soleh. Berbuat kebajikan, buat. Boleh tolong tak? Rumah aku tertinggal kunci ya. Tapi kita pula locksmith, kita pandai dan sebagainya. Kau datang rumah aku kejap? Boleh. Anggap saja perbuatan tu Allah datang, Allah panggil kita untuk buat amal kebajikan. Kadang-kadang amal kebajikan tu Allah bagi, antara kita nak atau tak nak. Kita tahu masjid perlukan dana dan sebagainya. Kita mungkin tak dapat nak menyumbangkan kerana disebabkan kekangan kewangan yang kita ada. Tapi kita jangan lepaskan peluang. Kita ambil informasi yang ada, kita kongsi dengan kawan-kawan. Rada daripada dalam WhatsApp tu kongsi perkara yang bukan-bukan, video yang tak apa-apa. Orang forward, kita forward. Orang forward, kita forward. Baik, letak, tulis. Masjid Istiqamah perlukan dana sekian. Ada sesiapa nak derma, hantar. Kan benda manfaat. Amal soleh tuan-tuan. Amal soleh bukan hanya bersedekah, tapi perbuatan kita untuk mengajak manusia pada kebaikan, perbuatan kita untuk kita dapat kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, Allah kata apa? Watawasau bil haq, bersabar di atas kebenaran. Kita nak menjadi orang yang benar, kita kena sabar. Dan kemudian Allah ingatkan pada kita pada bahagian yang terakhir dalam surah ini, watawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kesabaran perlukan hak. Hak perlukan kesabaran. Kita nak ngajak keluarga kita dalam pertengahan usia gini, kita merasakan bahawasanya masa kita adalah di masjid, maka kita nak ajak ahli keluarga. Kita mengajak watawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jomlah pergi masjid sekali-sekala awak ni pun. Ajak anak cucu. Tetapi kita perlukan sabar. Alah Ustaz, malas lah Ustaz. Saya dah ajak dah banyak kali, bukan nak dengar pun. Biarlah dia. Tuan-tuan, nak kena sabar. Perjalanan tuan-tuan, kita nak kena ingat bahawasanya perjalanan kita dah masuk awal tahun. Kita biasakan diri kita dengan awal Muharram, kita baca doa awal tahun, kita baca doa akhir tahun, awal tahun. Tuan-tuan jangan hanya baca, tetapi lihat apakah makna dan yang tersilat dan sebagainya. Berdoa pada Allah SWT untuk kebaikan perjalanan ke depan. Susunlah daripada sekarang agar jangan sekali-kali kita mensia-siakan urusan kita dengan Allah SWT, sehinggakan malaikat menerpa kita, mengambil nyawa kita, dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa aku sekarang? Aku belum sempat lagi untuk lakukan amal kebajikan, berikanlah aku nyawa balik. Waktu itu telah pun terlambat. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paling terbaik di atas muka bumi Allah. Kita dapat ubah diri kita menjadi yang lebih baik untuk kita laksanakan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama lah.